A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhalahu jahala alai wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun fil ijtihad. Idza ijtabaha alaihi tahirun bimutanajjisin ijtahada wa tatahhara bima dhanna taharatahu bi'alamatin walau a'ma wa idza akhbarahu bitanajjusihi thiqatun wa bayyana as-sabab aw atlaq wa kana faqihan muwafiqan i'tamadahu. Baik, ini sambung daripada bacaan semalam. Ada masih tertinggal lagi sedikit berkenaan dengan air, iaitu pada masalah ijtihad. Jadi kita berhenti di sini semalam. Jadi air, apabila ada dua air dan satu daripadanya terkena najis, terkena najis, maka kita akan panggil air yang terkena najis itu dengan mutanajis. Kita akan namakan air yang terkena najis tadi dengan mutanajis. Jadi bila berlaku dua air, satunya kena najis dan kita tak tahu yang mana satu yang kena najis. Yang ni kita tak tahu mana satu air yang tahur, mana satu air yang mutanajis. Jadi pada ketika itu kita ijtihad. Idza ishtabaha alaihi tahirun. Tahir dengan makna tahur. Apabila kesamaran ke atasnya, atas seorang tu nak wuduk, air yang suci lagi menyucikan dan air yang mutanajis. Waktu tu ijtihada, dia ijtihad. Apa? Okey, ijtihada wa tatahhara bima dhanna taharatahu, dan dia bersuci dengan apa, yakni dengan air yang dia sangkakan sucinya air tersebut. Wa tatahhara bima dhanna taharatahu. Ijtihada tu bi alamatin, dengan alamat. Dengan alamat walau a'ma, walaupun orang tu orang yang buta. Jadi berkenaan daripada perkataan musannif rahimahullah ni dah ada isyarat. Ada isyarat kepada beberapa syarat ijtihad. Ada isyarat kepada beberapa syarat ijtihad, yang antaranya syarat ijtihad an yakuna lil alamati fihi majal. Maksudnya ada bagi alamat tu ada ruang dalam ijtihad tersebut. Maknanya ada alamat-alamat yang membolehkan untuk kita ijtihad, untuk kita memilih mana satu yang kita akan kata suci, yang mana satu mutanajis. Adapun kalau tidak ada alamat, maka di situ satu syarat ijtihad telah hilang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mestilah syaratnya kedua-dua air tadi itu air yang boleh dibuat bersuci. Pada asalnya kedua-dua air itu air yang boleh dibuat bersuci. Sebab tu dia cakap idza ishtabaha alaihi tahirun bimutanajjis. Maksudnya sebelum tu air itu suci, tapi kena najis, maka jadi mutanajis. Dia saya suci, lepas tu kena najis, maka jadi mutanajis. Dia mestilah dua-dua air itu dia boleh dibuat bersuci pada asal. Itu antara syarat ijtihad. Jadi dalam kata musannif itu ada sebut syarat ni. Jadi idza ishtabaha alaihi tahirun bi mutanajisin, waktu tu ijtihada wa tatahhara bima dhanna taharatahu, dan dia bersuci dengan air, dengan apa, yakni air yang dia sangkakan sucinya
air tersebut dengan alamah, dengan alamat. Okay. Jadi fahamnya bila kita sebut syarat untuk ijtihad, mestilah kedua-dua air itu pada asalnya boleh dibuat bersuci. Jadi bila katalah air baul, air kencing yang dah hilang warna, hilang rasa, hilang bau, tiga-tiga hilang, jadi warna putih macam air mutlak. Dan kita tahu salah satu air yang ada ni, ada dua air di depan kita, salah satunya baul. Tapi kita tak tahu mana satu baul, mana satu air mutlak. Waktu ni tak boleh ijtihad. Pasal apa tak boleh ijtihad? Sebab asal bagi salah satu tu bukan boleh dibuat bersuci, tidak boleh dibuat bersuci. Faham tak? Satu baul air kencing, satu air mutlak. Maka salah satunya bukannya asal untuk dibuat bersuci. Ataupun air mawar. Air mawar, Allah Sallallahu Alaihi Muhammad, dah hilang dah dia punya rasa, dah hilang dia punya bau. Air mawar memang warna putih. Jadi hilang rasa, hilang bau. Jadi ada kat depan kita ni satu air mawar, satu air mutlak. Tapi mana satu air mutlak, mana satu air mawar? Tak dapat nak bezakan. Ada kesamaran. Dan ni boleh tak ijtihad? Tak boleh ijtihad. Kenapa tak boleh ijtihad? Sebab salah satu daripada air tersebut tidak boleh, asal dia tidak boleh dibuat bersuci. Mafhum? Itu antara syarat dia lah. Dan syarat dia lagi daripada idza ishtabaha alaihi tahirun bi butan najis, mesti ada dua. Mesti ada dia berbilang. Apa yang ada di hadapan kita, air yang ada di hadapan kita tu mestilah orang kata sekurang-kurangnya dua lah. Kalau satu buat apa nak ijtihad lagi? Dia mesti ada, dia mesti benda tu berbilang. Yani an yata'addadat al-mushtabah. Berbilang benda yang ada kesamaran tu. Sebab tu di sini idza ishtabaha alaihi tahirun bi mutanajjisin, menunjukkan dia berbilang. Kemudian tahirun bi mutanajjis menunjukkan al-mutanajjis tu asalnya suci tapi kena najis. Lepas tu dia kata bi alamah. Itu syarat yang ketiga, an akuna lil alamati fihi majal. Baik. Itu antara syarat ijtihad. Dan adakah orang buta tak boleh ijtihad? Itu ada khilaf. Pendapat muktamadnya walau a'ma, walaupun orang yang buta dia boleh ijtihad. Sebab a'ma memang dia hilang satu dia punya dia hilang hasatul basar. Macam indera mata dia, pelihat dia dah hilang. Tapi dia ada benda lain yang dia boleh guna. Dia boleh bau, dia boleh rasa. Faham tak? Dia ada alat-alat lain lagi untuk digunakan untuk ijtihad. Maka pendapat yang muktamadnya orang buta boleh juga untuk ijtihad kalau dia mampu. Baik, wa idza akhbarahu bi tanajjusihi, dan apabila wa idza akhbarahu bi tanajjusihi thiqatun wa bayyana as-sabab. Itu satu masalah. Masalah yang kedua, au atlaqa wa kana faqihan muwafiqan. Itu masalah yang kedua. Jawapan dia i'tamadahu. Jadi tengok masalah yang pertama, iza akhbarahu bi tanajjusihi siqatun. Ada air kat depan ni. Iza akhbara bi tanajjusihi siqatun. Ada orang datang seorang siqah, orang yang maqbulur riwayah, yang diterima riwayat dia siqah, dipercayai, dia bagi tahu kata ayak ni dah kena najis, mutanajis. Lepas tu dia terangkan sebab, wa bayyana sabab. Dia kata kenapa dia kata ni mutanajis, dia terangkan sebab. Jawab dia waktu ni i'tamadahu. Maka dia iktimadkan perkataan orang tu. Yang pertama. Masalah yang kedua, au atlaqa. Ataupun dia itlakkan, dia tak sebut sebab. Dia kata ayak ni dah jadi mutanajis. Ayak ni dah jadi mutanajis. Dan orang yang habaq ni, yang bagi tahu ana ni, dia ni faqih dan juga muwafiq. Dia ni faqih. Dia orang faqih, alim fiqh, dan dia muwafiq. Apa maksud muwafiq? Dia muwafiq dengan mazhab ana. Dia pun mazhab Syafi'i juga. Yang bagi tahu ana ni kata ayak ni jadi mutanajis, dia tu faqih dan dia muwafiq dengan mazhab ana, mazhab Syafi'i. Waktu tu pun sama juga jawapan dia, i'tamadahu. Dia i'timadkan ke atas perkataan orang tadi.
Berbeza kalau dia tak sama mazhab, sebab kadang-kadang boleh jadi di sisi dia najis, di sisi kita tak najis. Okey. Boleh faham situ ibarat tu? Dah faham dah? Okey. Faslun fi isti'malil aniyah. Jadi selepas musannif rahimahullah dia selesaikan bicarakan, selesai membicarakan salah satu daripada wasailut taharah, iaitu air. Wasilah taharah ada berapa? 4. Air, tanah, batu hajarul istinja dengan apa dia? Ad-dabkh. Kemudian apa ni, samak tu. Jadi 4. Ini wasilah, disebut wasailut taharah. Wasilah untuk sampai kepada taharah. Jadi kita dah bincang dah apa ni, dia dah sebutkan dah salah satu daripada wasilah taharah. Kemudian diiringkan pula pada fasal ni wasailul wasail. Wasilah bagi wasilah. Air nak ada dia mesti ada pada bekah. Air nak ada dia mesti ada pada bekah. Jadi sekarang ni nak sebut tentang hukum bekas. Hukum menggunakan bekas. Adakah kita boleh guna semua bekas, termasuk bekas emas dan perak? Ataupun di sana ada istisna, ada bekas yang tak boleh kita guna? Jadi kata musannif rahimahullah, wa yahrumu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah illa lid-darurah. Dan haram menggunakan bekas-bekas emas dan bekas-bekas perak kecuali kerana darurah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi kalau ada darurah, maka darurah mengharuskan perkara-perkara yang asalnya dilarang. Baik. Jadi haram guna bekas emas dan juga bekas perak. Larangan sebenarnya pada asalnya larangan tu pada makan dan minum. Asal larangan tu pada makan dan minum. Kemudian dikiaskan pada yang lain. Nabi sebut la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Jangan kamu minum di dalam bekas emas dan perak, dan jangan kamu makan di dalam pinggan emas dan perak. Kemudian ulama kiaskan pada selain daripada emas dan selain daripada makan dan juga minum. Sebab situ dalam masalah ni berlaku khilaf. Berlaku khilaf. Sebab tu dikatakan pengharaman tu al-hurmah tu mukhtassah bil akli wasyurb. Ada yang berpandangan begitu. Maknanya pengharaman tu hanya khusus kepada makan dan minum. Sebab zahir hadisnya makan dan minum sahaja. Tapi dikiaskan dalam mazhab kita dikiaskan dalam masalah-masalah yang lain. Bukan saja pada makan dan minum. Makan dan minum tak boleh. Nak gunakan ambil bekas emas perak, letak air untuk berwuduk pun haram juga. Bahkan nak ambil taruh buat perhiasan pun haram. Okey. Tengok kita bacanya, wa yahrumu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah illa lid-darurah wattikhadhuha. Ini wa yahrumu ittikhadhuha, dan haram simpan taruh bekas-bekas emas dan perak. Nak ambil simpan bekas perak, pergi beli cawan emas, cawan perak, bekas saya bukan nak pakai, saya nak buat perhiasan saja, contoh, pun hukum dia haram dalam mazhab kita Syafi'i. Walau inaan saghiran, walaupun bekas yang kecil, kamukhulatin, seperti mukhulah. Apa dia mukhulah? Iaitu bekas celak, bekas diletak di dalamnya celak, dinamakan mukhulah. Dan juga haram walau inaan saghiran, walaupun bekas yang kecil seperti mukhulah, bekas celak. Dan waya harumu madub, angkat kita. Waya harumu madub bibabiz zahab, dan haram apa yang ditatah dengan emas. Dan haram apa yang ditatah dengan emas. Tatahan tahu kan? Jadi orang dulu dia buat tatahan ni dia gunakan untuk islahkan inak, untuk memperbaiki bekas.
Jadi katalah cawan ni pecah, contohnya pecah, jadi dia nak sambungkan balik, jadi dia tatah emas ataupun tatah perak. Tujuan dia untuk nak islah, nak baiki bekas. Nak baiki bekas. Dan sekarang ni digunakan juga untuk zinah. Digunakan sekarang ni untuk tujuan apa dia zinah, perhiasan. Ada bekas, ada tatahan emas, ada tatahan perak. Jadi kalau dulu digunakan untuk memperbaiki bekas, tapi sekarang ni bukan saja guna untuk baiki bekas, tapi digunakan untuk zinah. Jadi ada hukum dia. Jadi Imam apa ni Abu Hasan Sayyid Ahmad, pandangan Imam Rafi'i, nanti lepas ni ada dia akan sebut tentang hukum tatahan perak, tentang hukum tatahan perak. Imam Nawawi dia ada bezakan. Imam Nawawi dia bezakan tatahan emas dan juga tatahan perak. Imam Rafi'i hukum tatahan emas dan perak sama. Dari segi tafsir dia sama. Tafsir dia kita akan sebut lagi. Secara tafsir terperinci dia, hukum dia kita akan sebut nanti. Ada tatahan emas, ada tatahan perak besar kerana hajat. Ada tatahan perak besar kerana zinah. Ada tatahan perak kecil kerana hajat, ada tatahan perak kecil kerana zinah. Ni ada tafsir dia. 4 ni. Baik. Jadi Imam Ar-Rafi'i dia tak bezakan. Tatahan emas dan perak dari segi tafsirnya sama. Itu yang disebut dalam Muharrar. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dia ikhtisarkan Muharrar dalam Minhaj, dia namakan Minhajut Talibin. Dia tarjihkan dia tarjihkan haram tatahan emas mutlaqan. Haram tatahan emas mutlaqan. Yang tafsir tu hanya berlaku pada perak. Jadi yang sekarang ni apa yang disebut ni, muafiq dengan apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Yahrumu ma dubbiba bizahab. Haram apa yang ditatah dengan emas. Haram apa yang ditatahkan dengan emas. Tak kira ada hajat ke, tidak ada hajat ke, kecil kerana hajat ke, kecil kerana zinah ke, haram hukum dia. Lepas tu wala yahrumu ma dubbiba bil fiddati, sini baru ada tafsir. Wala yahrumu ma dubbiba bil fiddah. Tadi haram ma dubbiba bil zahab. Lepas tu disebut kat sini wala yahrumu ma dubbiba bil fiddah illa dabbatan kabiratan lizinah. Bismillah. Jadi dabbatul fiddah kabirah lizinah, kabirah lil hajah, saghirah lizinah, saghirah lil hajah. Dia ada 4 keadaan. Tatahan perak, tatahan emas, yang muktamadnya yang ditarjihkan oleh Imam Nawawi haram. Tak berlaku tafsir yang 4 ni. Tak berlaku tafsir yang 4 ni. Hanya berlaku pada dabbah al-fiddah. Hanya berlaku pada tatahan perak sahaja. Dia akan berlaku 4 tafsir ni. Baik. Jadi tatahan perak kalau besar tujuan dia untuk perhiasan, yang ni haram. Tahrum. Kalau besar kerana ada hajat, yang ni tukrah. Kalau kecil kerana ada hajat, kalau kecil kerana perhiasan, makruh. Kalau kecil kerana ada hajat, hukum dia harus.
Cuma dalam ni dia sebut satu lah. Dia sebut wala yahrumu ma bukan. Dia sebut wala yahrumu ma dubbiba bil fiddati, tidak haram apa yang ditatah dengan perak. Tapi dia tak tafsirkan untuk hajat ke ataupun untuk zinah. Pokoknya tak haram. Faham tak? Pokoknya tidak haram. Kecuali dabbatan kabiratan lizinah. Kecuali dabbah, tatahan yang besar, tujuan dia untuk perhiasan. Yang tu haram. Satu ni haram. Satu ni haram. Yang lain tu dia tak perincikan. Yang lain tu dia tidak perincikan. Ni kita perincikan, maka ada beberapa keadaan sebab yang kita faham sini kabirah li zina haram. Jadi kabirah lil hajah tak haram. Lepas tu ada saghirah, tak masuk sini. Kalau dah kabirah lil hajah tak haram, kalau saghirah lil hajah lagilah tidak. Ini makruh. Saghirah lil hajah harus, saghirah lil hajah makruh. Baik. Wa yahillul mumawwah, dan halal apa ni saduran ataupun cat. Saduran yang apa yang disadur bihima bizahabi wal fiddah. Yakni halal apa yang disadur dengan emas dan perak, ada syarat. Idza lam yahsul minhu syai'un bil ardi 'alan nar. Apabila tidak hasil daripada saduran tersebut dengan sesuatu dengan dilentangkan benda yang disadur emas perak tadi di atas api. Jadi kalaulah kita ada satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu benda, satu bekas, dan bekas tu disadur emas, bekas tu disadur dengan emas ataupun disadur perak. Jadi kita sebut dah tadi kan haram emas perak. Jadi kalau tapi yang ni bukan emas perak, dia dicat dengan emas perak, disadur dengan emas dan perak. Waktu tu kena tengok sikit ke banyak. Kalau sikit sangat, kira-kira bila kita masukkan di dalam api, terlentangkan di atas api, tidak terhasil, tak terhasil pun daripada emas tu sesuatu yang ada harga. Nak kata sikit sangat. Kalau lebur pun lebur sekali dengan benda-benda tu. Nak kata sikit sangat emas dan perak tu. Lam yahsul minhu syai' bil ardi 'alan nar. Waktu tu halal. Tapi kalau ada hasil sikit yang dia mutamawwal, ada harga, maka hukum dia haram. Maka hukum dia haram. Wa yahillul mumawwah bihima bidhahabi wal fiddah idza lam yahsul. Nampak idza lam yahsul. Mafhum dia idza hasala minhu syai' bil ardi 'alan nar yahrum. Jadi pakai mah apa ni, menggunakan bekas mah perak ni hukum dia apa? Jadi di sini khilaf. Yang muktamadnya minas saghair. Istimal awani dhahab wal fiddah minas saghair. Dan sebagian ulama seperti Al-Bulqini membilangkan dia daripada dosa-dosa besar. Faslun fis siwaki wasti'maluhu wastimalihi. Yusannu siwak fi kulli halin. Di sini nak sebut tentang masuk pula tentang bab siwak. Jadi siwak pada lughahnya dengan mana ad-dalq wa alatuh. As-siwak dengan mana gosok dan juga alat untuk menggosok. Siwak pada lughah dengan mana ad-dalq gosok dan alat untuk alat dia alatud dalq. Itu pada lughah. Pada istilah isti'malu 'udin wa nahwihi fil asnan wa ma haulaha li idhabi taghayyur wa nahwihi biniyah. Pada istilah menggunakan ud, apa ni, kayu, apa? Ranting kayu dan seumpama dia diguna di mana? Di gigi dan sekitarnya untuk menghilangkan perubahan. Menghilangkan perubahan dengan niat. Dengan niat. Sebab tu nak siwak ni kena niat lah. Sebab apa nak peringatkan? Sebab kita dah terbiasa benda ni daripada kecil. Benda ni benda yang kita biasa daripada kecil dan kita tak niat. Jadi bila kita dah benda yang biasa daripada kecil, kita bawa sampai ke besar, jadi kita buat tanpa niat. Bila tanpa niat, innamal a'malu binniyat.
Hanya saja amal tu dengan niat. Bila kita tak niat, apa kita dapat? Tak dapat apa? Dapatlah elok gigi, bau mulut, apa ni, elok. Tapi dari segi pahala tu tak ada. Nah, tu dengan niat. Ambil wuduk pun niat. Nak tidur pun niat. Nawaitu apa ni, nawaitu istiyah lillahi ta'ala. Niatlah hati. Jadi bila disunatkan siwak ni? Yusannu siwak fi kulli hal. Pada tiap-tiap hal disunatkan siwak. Tapi ada tempat-tempat yang tuntutannya kuat. Wa yata'akkadu as-siwak tu lil wudu'i, kerana berwuduk. Walis was-salati li kulli ihramin, dan solat, dan kerana nak solat pada tiap-tiap kali ihram. Dalam hadis Nabi kata apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Ada riwayat inda kulli solah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalau aku tak menyusahkan umat aku nak suruh mereka ni, aku suruh mereka ni siwak tiap-tiap kali nak berwuduk. Dan dalam riwayat lain, tiap-tiap kali nak solat. Baik. Jadi disunatkan siwak, tuntutan itu kuat, itu pada ketika nak wuduk dan juga ketika nak solat pada tiap-tiap ihram. Maknanya kalau kita semayang tarawih 20 rakaat, 2 rakaat habis bangun nak angkat takbir, disunat lagi siwak. Habis 2 rakaat nak sambung 2 rakaat yang lain, nak angkat takbir, disunatkan siwak. Ini dia adalah pegang kat siwak tu, ada bubuh mayang. Tu habis 2 rakaat nak angkat takbir, siwak lagi. Wa iradati qiraatil Quran wal hadis wa zikri, dan ketika kerana nak baca Quran, nak baca hadis, baca Quran, lepas tu majlis hadis, ataupun nak baca hadis, nak berzikir, maka disunatkan bersiwak. Wasfiraril asnan, dan berubah gigi berubah ke kuning-kuningan, kerana kekuningan gigi. Kuning dah berubah dah. Gigi dah berubah dah. Kuning-kuningan. Walaupun bau tak berubah, tapi gigi dah berubah, disunatkan untuk bersiwak. Wa dukhulil bait, dan kerana nak masuk rumah. Kerana nak masuk rumah. Sebab sabit dalam hadis, Sayyidina Aisyah ditanya bi ayyi syai'in yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Jadi orang tanya Sayyidina Aisyah, apa yang Nabi mula-mula buat bila Nabi masuk rumah dia? Jadi Sayyidina Aisyah kata qalat bisiwak, dengan siwak. Kerana dikatakan Nabi bila masuk rumah dia segera menunaikan solat, dan dikatakan Nabi bila masuk rumah dia kucuk isteri dia. Dia kucuk isteri dia. Jadi wa dukhulil bait wal qiyam minan naum, dan bangun daripada tidur. Wa iradatin naum, dan kerana nak tidur disunatkan siwak. Selepas bangun disunatkan siwak. Wa likulli halin, dan pada tiap-tiap hal yataghayyaru fihi al-fam, pada tiap-tiap hal berubah padanya bau mulut. Wa yukrahu lis-shaim ba'da zawal, dan dimakruhkan siwak itu bagi orang yang berpuasa selepas zawal. Dalam mazhab kita pendapat yang muktamad yang nilah. Pendapat yang muktamad, makruh siwak bagi orang yang berpuasa selepas zawal. Yusannu la ba'da zawalis shaimi, kata Sahibu Zubat. Yusannu la ba'da zawalis shaimi, disunatkan siwak tapi tidak bagi orang yang berpuasa selepas zawal. Tidak disunatkan. Wa akkaduhu lintibahin naimi. Kemudian disebutkan tempat-tempat yang disunatkan bersiwak. Sini makruh. Wa yukrahu lis-shaim ba'da zawal. Wa yahsulu, dan hasil siwak tu bi kulli khashini, dengan tiap-tiap benda yang kasar. Tiap-tiap benda yang kasar. Adapun benda yang licin tu tak memada. Tak dapat aslu sunnah. Tak dapat asal pahala sunat bersiwak. Mesti satu benda yang kasar, khashin. La, ada nuskhah illa isba'ahu. Kalau nuskhah ni illa isba'ihi.
dan hasil sunnah tu, asal apa ni, hasil siwak tu, yakni pahala asal sunnah siwak tu dengan tiap-tiap yang kasar, tidak dengan jari dia. Tidak dengan jari dia. Kalau dia guna jari dia tak dikira. Tidak dikira. Wal araku aula, dan guna kayu arak tu aula. Jangan cari arak. Ini nama kayu arak. Summan nakhlu. Yang aula sekali kayu arak. Lepas tu apa ni, pelepah. Pelepah tamar. Lepas tu tak silap ana zaitun kan. Tak silap ana zaitun. Yang ketiga. Tak silap ana dia ada 5. Sunan dia. Last sekali apa-apa jenis apa ni, ranting-ranting, pokok-pokok yang ada bau. Baik. Wa yustahabbu an yastaka biyabisin nuddiya bil ma. Disunatkan dia bersiwak dengan kata, kalau arak lah. Kalau arak, kalau nakhal. Maknanya dia punya pelepah kayu dia tu, dan mana kayu tu dibasahkan dengan air. Ranting tu, batang kayu yang digunakan untuk siwak tu, ataupun ranting tu dibasahkan dengan air. Berbanding guna kering. Maknanya yang dibasahkan dengan air. Sunat, mustahab. Wa an yastaqa ardon, dan dia bersiwak dalam secara melintang. Gigi secara melintang, illa fil lisan, kecuali pada lisan. Lisan dia akan memanjang. Dalam riwayat dalam Nasa'i disebut Nabi bersiwak sampai bunyi hamzah ain. Yang Nabi tolak ke dalam secara tulan, memanjangnya macam tu pada lisan. Baik. Kemudian wa yustahabbu an yaddahina ribban. Disunatkan dia pakai minyak tapi kadang-kadang. Bismillah. Wa yaktahila witran, dan dia bercelak dengan jumlah yang witir. Salasan, maknanya 3 kanan, 3 kiri. Sebelum ni kita ngaji Syama'il ada cara yang lain yang kata witir 3 2 kan, ada yang sebut macam tu. Di sini sebut 3 wasallallahu Muhammad. Wa yaqussu syariba, dan dia memotong misai. Sunat juga potong misai. Misai panjang potong. Wa yuqallimaz zufra, dan dia ada memotong kuku. Itu afdalnya pada hari Isnin ataupun hari Khamis ataupun Jumaat. Isnin, Khamis ataupun Jumaat. Dia mulakan dengan jari telunjuk, lepas tu jari hantu, lepas tu jari manis, lepas tu jari kelingking, lepas tu jari ibu jari kanan. Dia mulakan dengan tangan kanan, mulakan dengan jari telunjuk, jari tengah, jari jari manis, jari kelingking, lepas tu ibu jari. Lepas tu diikuti dengan jari kelingking tangan kiri dan berterusan sampailah ke ibu jari. Jari kelingking, ibu jari, lepas tu manis, tengah, telunjuk, lepas tu ibu jari. Adapun di kaki, daripada jari kelingking kaki kanan berterusan sampailah jari kelingking kaki kiri. Berturut itu. Wa yantifal ibta, dan dia mencabut bulu ketiak. Kan dia cabut ketiak, mencabut bulu ketiak. Jadi kalau mampu tarik. Kalau mampu tarik. Kalau tak mampu, cukak. Kalau tak mampu, cukak.
Wa yuzilu sya'ral anah, dan dia menghilangkan bulu ari-ari, iaitu bulu yang tumbuh di atas kemaluan dan di sekitar kemaluan, dan juga di sekitar dubur. Tu disunatkan juga potong. Eloknya jangan lebih 40 hari. Jangan lebih 40 hari. Bagi laki-laki sunat cukur lah. Selain daripada laki-laki disunat cabut. Sunat cabut. Kalau tak mampu cabut, cukur. Mafi muskilah. Sama macam ketiak tadi. Wa yusarrihal lihyata, dan dia mengikat janggut. Dan dia mengikat janggut. Orang janggut panjang tu, orang geng tabligh tu. Rajinlah duk tengok depa sikat. Ini kemah lah, ini kemah. Wa yakhdhiba syaiba bi humratin aw sufrah, dan dia mewarnakan uban dengan warna merah ataupun warna kuning. Wa yahrumu bisawad, dan haram dengan warna hitam. Dalam mazhab kita haram warna hitam. Mazhab kita haram warna hitam, walaupun ada pendapat mazhab lain yang membolehkan, tapi dalam mazhab kita haram. Wa takhdibul mar'atul muzawwajatu yadaiha wa rijlaiha bil hinna. Ini disunatkan, yustahab an takhdibal mar'atu al muzawwajah. Yang ini perempuan yang dah berkahwin, dia mewarnakan tangan dan kaki dia dengan inai. Yang ni kalau suami dia izinkan. Kalau suami dia izinkan. Suami dia suka. Itu satu bentuk perhiasan. Tapi kalau yang tidak berkahwin, Abang Salam Selamat, hukum dia haram. Ada yang sebut, ada yang mengatakan yang nak baca haram. Ana ada terbaca makruh, ben tak ingat kat mana. Dia mendapat kata makruh. Disebut dalam Musyarah Karim, perempuan yang tidak berkahwin, hukum dia haram. Kalau makruh pun benda yang eloknya ditinggalkan. Wa yukrahul qazaq, dan makruh qazaq. Qazaq ni dia cukur sebahagian rambut dia dan dia meninggalkan sebahagian yang lain. Sama ada dicukur tu sebahagian tempat ataupun banyak tempat. Contohnya dia cukur kat belakang sikit, kat depan sikit, kat tepi sikit. Lepas tu dia tinggal kawasan-kawasan yang lain. Ataupun dia hanya cukur satu tempat, tepi je. Hak lain ni semua ada rambut. Ataupun belakang je, atas semua ada rambut. Macam fashion-fashion zaman sekarang ni kan. Dalam mazhab kita makruh hukum dia. Dalam mazhab kita makruh, mazhab yang lain haram. Qazaq. Fashion-fashion lah ni pelik. Fashion-fashion yang dulu diketawakan, dia jadi satu fashion yang hebat pula zaman ni. Sebab tu dah dunia. Macam tu lah. Kalau dulu orang gelak. Kalau dulu pakai sebelah kasut warna lain, sebelah kanan warna lain, kiri warna lain, orang memang kena gelak lah. Tapi lah ni jadi fashion. Jadi fashion orang ramai duk pakai. Jadi berbangga pula. Kadang tali kasut warna lain, sebelah ni warna merah, sebelah warna kuning. Okey, saya Terengganu hitam putih kan satu. Hitam putih. Sebab tu lah dunia ni dia berubah. Dia berubah. Nak ikut dunia ni memang tak habis. Dia akan berubah sentiasa. Dia nak ikut apa? Ikut agama. Ikut agama. Wa natfu syaib. Makruh juga cabut uban. Makruh cabut uban. Wa natfu lihyah. Cabut janggut. Wal masyu fi na'lin wahid. Wal masyu, dan berjalan pada satu selipar ataupun kasut. Pakai sebelah kan. Hukumnya makruh. Wal inti'alu qa'iman, dan juga pakai kasut dalam keadaan berdiri. Adapun selipar yang kita pakai sekarang ni tak.
Sebab yang tu tidak ditakutkan jatuh. Kalau pakai kasut dalam keadaan berdiri, maka situ ditakut jatuh. Jadi Islam ni dia jaga. Ini daripada kita jatuh, maka pakai dalam keadaan duduk. Adapun selipar yang kita pakai sekarang ni la yukhafus sukut. Kita tak bimbang dan tak takut jatuh. Sebab memang kita pakai masuk je kaki. Wal inti'alu qa'iman. Baik. Faslun fi arkanil wudu. Jadi dah selesai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia selesai sebut bab siwak. Selepas dia terangkan tadi wasilah satu daripada wasilah-wasilah taharah. Pada dia terangkan tentang wasilah taharah air, maka dia terangkan wasilah bagi wasilah. Ini wasilah bagi air, iaitu al-aniyah. Lepas tu dia iringkan pula dengan bab siwak. Kemudian dia iringkan pula dengan fasal pada rukun-rukun wudu. Jadi di sini dia mula masuk satu daripada maqasidut taharah. Jadi maqasidut taharah ada apa? Maqasidut taharah ada apa? 4. 5 ke 4? 5 ke 4? Asal 5. 5 ke 4? Maqasidut taharah. Hantar. 4. Mai apa mai? 4. Dik. 4. Maqasidut taharah ada 4. Ulang berapa kali dah. Maqasidut taharah 4, wasailut taharah pun 4. Apa dia maqasidut taharah? Al-wudu, betul? Al-ghuslu. Lagi? At-tayammum, izalatun najasah. Ada 4. Jadi wudu nak dapat dengan apa? Macam mana nak dapat wudu, wasilah dia apa? Air. Mandi wasilah dia apa? Air. Hilangkan najis, izalatun najasah, wasilah dia apa? Pun air juga. Lepas tu nak nak wudu, air tak ada. Nak mandi, air tak ada. Ganti dengan at-turab. Tu wasilah yang kedua. Ataupun nak basuh najis mughallazah, perlukan juga ada turab. Wassalam sayyidina Muhammad. Kemudian nak hilangkan najis, boleh juga dengan hajar, batu hajarul istinja. Itu pun yang ketiga daripada wasail at-taharah. Kemudian tayamum dengan apa? Tayamum dengan turab. Jadi wassalam sama. Dan satu lagi ad-dabkh, iaitu sama. Jadi wasailut taharah ada 4, maqasidut taharah pun ada 4. Al-wudu, al-ghuslu, at-tayammumu dan juga izalatu an-najasah. Jadi ni yang pertama lah al-wudu. Dan mahawir bab wudu ni ada beberapa lah. Yang antaranya iaitu hakikat wudu lughatan dan juga istilahan. Itu yang penting yang perlu kita tahu. Apa dia wudu lughatan dan juga istilahan. Kemudian apa dia rukun-rukun wudu. Kemudian yang ketiga, apa dia syarat-syarat wudu. Kemudian apa dia sunat-sunat wudu. Apa dia perkara-perkara yang makruh ketika berwudu. Lepas tu apa dia nawaqidul wudu. Perkara-perkara yang menyebabkan hilang wudu tu. Jadi di sini dia nak sebut arkanul wudu. Jadi yang pertama dulu, apa dia wudu? Al-wudu lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha. Ismun li ghasli ba'dil a'dha. Nama bagi basuhan sebahagian anggota. Basuh tangan dinamakan wudu pada lughah. Basuh sebahagian badan dinamakan wudu pada lughah. Basuh kaki dinamakan wudu pada lughah. Tapi pada istilah ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusah. Adapun pada istilah, pada syarak, iaitu wudu merupakan nama bagi basuhan beberapa anggota yang tertentu, iaitu 4 anggota dengan niat yang tertentu. Jadi dalam takrif ni kita ngaji itu ada ke-6 rukun wudu. Ada ke-6 rukun wudu. Yang mana 4 rukun wudu sabit dalam Al-Quran.
Yang mana Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Yang pertama, wa aydiyakum, tangan, ilal marafiq, wamsahu bi ruusikum, kepala, wa arjulakum ilal ka'bain. 4. Jadi 4 anggota wuduk sabit dalam Al-Quran, dan 2 lagi sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ni an-niyah, innamal a'malu binniyat. Ai innama sihhatul a'mal binniyat. Sahnya hanya saja sah amal tu dengan niat. Maka kena ada niat. Lepas tu ada tertib. Tertib. Nabi kata apa ni, ibda'u bima bada'allahu bih. Bila orang sahabat tanya Nabi berkenaan dengan as-safa, nak mula berkenaan dengan sa'i, nak mula di safa ke nak mula di marwah? Nabi kata ibda'u bima bada'allahu bih. Mulakanlah dengan apa yang Allah Taala mulakan. Syarat kepada ayat Quran, innas safa wal marwata min sya'airillah. Iaitu sesungguhnya safa, sesungguhnya innas safa dan juga marwah daripada syiar-syiar Allah Taala. Jadi Allah Taala mulakan dengan safa, maka mulakanlah dengan safa dulu, kemudian ke marwah, ke safa. Jadi kaedahnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah nak buat kiranya hukumnya dengan umumnya lafaz yang Nabi sebut, bukannya dengan khusus sebab lafaz tu disebutkan. Lafaz tu disebutkan khusus dengan bab sa'i, tapi kita bukan ambil perkataan Nabi itu untuk bab sa'i saja, tapi pada bab-bab yang lain juga. Jadi dalam bab ni Nabi sebut apa? Apa ni, ibda'u bima bada'allahu bih. Dalam bab wuduk Allah Taala mula dengan apa? Dengan muka. Lepas tu dengan tangan, dengan kepala dan dengan kaki. Jadi wajib tertib. Wajib tertib. Allah Taala mulakan dengan muka, tangan, lepas tu kepala dan juga kaki. Maka kita mulakan seperti mana yang Allah Taala mulakan. Dan ayat ni yang diturunkan untuk menerangkan rukun-rukun wuduk. Rukun-rukun wuduk. Dan juga dalam hadis, dalam ayat ni juga Allah Taala ceraikan, pisahkan apa ni, di antara di celah-celah basuhan tu dengan sapuan, iaitu basuh kepala, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Jadi basuh, sapu, basuh. Sedangkan orang Arab tak buat macam tu. Orang Arab akan sebut basuh dulu, baru sapu. Dia akan habiskan dulu. Dia tak tafrik apa ni, yang dia tak ceraikan benda yang sejenis. Orang Arab tak buat kecuali ada faedah. Jadi dalam ni Allah Taala, Al-Quran turun dalam bahasa Arab, dan Allah Taala buat apa ni, ceraikan basuhan, apa ni, sapuan letak di celah-celah basuhan. Maknanya ada faedah. Tahu lama faedah dia adalah wujubut tertib. Baik. Jadi yang pertama sekali an-niyah. Pertama sekali niat. Baik, apa dia yang berkaitan dengan niat? Ma yata'allaqu bin niyah, ada 7 perkara terhimpun pada satu bait syair. Apa dia? Ingat lagi tak? Haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman. Apa dia? Kaifiyatun, syartun wa maksudun hasan. Jadi ada 7 perkara hukum-hukum berkenaan dengan niat. Perkara yang bersangkut dengan niat ada 7. Jadi yang pertama sekali hakikat niat. Yang kedua hukum niat. Yang kedua hukum niat. Kemudian tempat niat. Kemudian waktu niat. Cara niat, syarat niat dan juga waktu niat. Kata musannif rahimahullah, wa furudul wudu' sittah. Fardu wudu' 6. Al-awwalu niyatu raf'il hadas. Yang pertama niat mengangkat hadas. Awit taharati lil hadas. Awit taharati lis solah. Di sini nak sebut apa? Dalam 7-7 tadi tu, 7-7 yang kita sebut tadi tu, yang sini nak sebut apa? Dia nak sebut mahal niat ke? Dia nak sebut syarat niat ke? Dia nak sebut hakikat niat ke? Mai, apa dia mai? Kaifiyat niat. Dia nak sebut cara ni niat. Jadi boleh niat mengangkat hadas ketika kita nak ambil wuduk tu, ambil air, sapu kat muka tu, kita sertakan dengan niat. Boleh kita niat raf'ul hadas. Boleh kita niat at-taharah lis-solah au nahwi zalika, ataupun seumpama tu. Niat
wudu, niat fardu wudu pun boleh juga. Ini kaifiat niat. Inda ghuslil wajhi. Dia nak sebut apa tu? Ha? Dia nak sebut apa? Sebut apa? Aish. Ha? Zaman, waktu niat. Bila nak niat? Ketika basuh muka. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Mahal niat apa hati? Zaman niat. Waktu niat tu bila? Ketika membasuh muka. Jadi awal tadi disebut kaifiat niat. Yang kedua ni inda ghuslil wajhi, tu isyarat kepada zaman ataupun waktu niat. Wa yanwi salisul baul wa nahwuhu. Itu dalam tu apa? Wa yanwi salisul baul wa nahwuhu istibahata fardhis solah. Adapun orang yang salisul baul ataupun seumpama salisul baul, iaitu orang yang sentiasa air kencing dia selalu keluar. Ataupun kita kata orang yang sentiasa dalam keadaan berhadas. Waktu ni dia tak niat niat-niat yang disebut tadi, tapi dia ada niat khas. Iaitu dia niat istibahata fardhis solah, mengharuskan fardu solat. Dia tidak niat mengangkat hadas. Sebab apa dia tak niat mengangkat hadas? Sebab pada hakikatnya hadas dia tidak terangkat. Sebab dia sentiasa dalam keadaan berhadas. Cuma dengan sebab dia niat ni, dia wuduk ni, maka mengharuskan untuk dia solat. Sebab tu dia ada syarat-syarat yang ketat lah. Dia syarat dia mesti masuk waktu dulu. Lepas tu selepas dia kencing, dia bersihkan dia punya najis-najis tu. Lepas tu dia balut. Lepas tu barulah dia berwuduk. Wa in tawadda'a li sunnatin nawa istibahatas solah. Jika dia berwuduk kerana solat sunat, waktu tu dia niat istibahatas solah sahaja. Tapi kalau fardu mesti ada datangkan fardhis solah, istibahata fardhis solah. As-sani ghuslul wajhi, yang kedua membasuh muka. Yang kedua membasuh muka. Apa dia had muka? Ma baina man biti sya'ari ra'sihi wa muqbili dhaqanih wa ma baina udhunaihi. Iaitu panjang, di sini nak sebut panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Panjang dia apa? Panjang dia kawasan di antara tempat tumbuh rambut kat atas ni, tempat biasa tumbuh rambut, dan juga muqbili dhaqanih, dekat dia punya depan dagu dia tu. Itu panjang. Adapun lebar dia wa ma bainal udhunai, telinga sampai telinga. Jadi belakang ni kan ni izar. Kan izar. Dia punya panggil apa? Pelipis. Belakang dia tu kan ada putih ni panggil bayat ni. Hak ni pun termasuk dalam wajah. Termasuk dalam wajah. Wajib basahkan sini. Dan juga rambut-rambut yang dalam kawasan ni pun sama juga wajib dibasuh. Itu kena jagalah, lebih-lebih lagi perempuan. Yang kadang bila rambut panjang dia akan bawah belakang. Bawah belakang lalah kawasan rambut yang sepatutnya dibasahkan tak basuh. Jadi orang rambut panjang nak jaga sikitlah. Faminhu ay faminal wajhi al-ghamam. Dan maka daripada wajah tu juga al-ghamam. Apa dia ghamam? Ghamam iaitu bulu yang tumbuh di atas jabhah. Bulu yang tumbuh di atas dahi. Katalah ada orang yang tumbuh bulu. Setengah-setengah orang dia hormon apa panggil? Tak tahu hormon apa nama tak tahu. Tapi orang kata bulu banyaklah. Dia tanya tumbuh bulu banyak, jadi dekat atas dahi dia ni ada bulu. Jadi dipanggil ghamam. Dipanggil ghamam. Jadi yang tu termasuk dalam wajah. Daripada wajah tu al-ghamam wal hudbu. Apa dia hudbu? Disebut dengan al-ahdabul arba'ah. Apa? Kan kelopak mata. Bulu mata. Bulu mata. Kelopak mata lain ajfan lagi. Wal hudbu, bulu mata. Wal hajibu, dan juga
hajib kening, wasyaribu misai, wal izaru pelipis, wal anfaqatu ni anfaqah bawah bibir ni anfaqah. Batista maknanya Batista. Wal anfaqatu basyaran wa sya'ran, basyaran wa sya'ran maknanya wajib apa ni bahasa Sayyidina Muhammad bahasa muka tu kulit dan juga bulu-bulu. Kulit muka tu kulit dan juga bulu-bulu tu. Wa in kathufa, kulit dan juga bulu-bulu tu, dan jika tebal bulu-bulu tu. Bulu-bulu yang tadi ni semua dia kena basuh, dia punya kulit dia belakang bulu tu dan juga bulu-bulu tu sekali kena basuh. Dan jika bulu-bulu tadi tu yang disebut tadi tebal sekalipun. Cuma istisna dia apa? Apa dia istisna? Ada dua bulu istisna. Apa dia? Janggut dengan jambang. Janggut dengan jambang. Saya dah tulis dah hari itu, syu'urul wajhi kita bahagikan kepada dua. Satu, iaitu janggut dan juga jambang, dan satu lagi syu'urun ukhra. Janggut dan jambang ni terbagi dua pula. Ada yang kasif, ada yang khafif. Ada yang tebal, ada yang tak tebal. Jadi hukum yang tebal cukup basuh zahir saja, yang nipis dibasuh zahir dan juga batin. Wa sya'rul lihyah wal 'aridi, wa sya'rul lihyah wal 'aridi in khaffa ghasala zahirahu wa batinahu. Nampak? Bulu maknanya bulu, janggut maknanya janggut lah. Janggut dan juga arid. Arid ni jambang. Jika nipis, waktu tu mutawaddi tu ghasala zahirahu wa batinahu, dia basuh zahir dan batin. Wa in kasufa, dan jika apa ni tebal, ghasala zahirahu, dia hanya basuh zahir saja. Apa dobit zahir dan zahir pada? Apa dobit kasif dan juga khafif? Apa ingat? Apa dobit kasif dan juga khafif? Asy-sya'rul khafif apa dia? Ataupun al-lihyatul kasifah apa dia? Dan apa al-lihyatu al-khafifah? Boleh? Ma la tura basyaratuhu. Apa dah? Sambung. Fi majlis takhatub. Majlis takhatub apa? Berapa jarak dia? 3 hasta. Kita kata 150 cm. 150 cm. Mudah-mudah. Apa ni? Apa yang tidak, iaitu kata janggut yang tidak dilihat dia punya kulit dia. Janggut yang tidak dilihat dia punya kulit di dalam majlis takhatub. Maksud majlis takhatub iaitu 150 cm. Kalau Hana dengan Adnin sekarang ni 150 cm. Tuan dengan Azimi. Jadi tengok janggut Ana nampak tak dalam ni? Dia punya kulit. Kalau nampak, maknanya janggut Ana ni masih lagi khafif. Tapi kalau tak nampak, disebut sebagai kasif. Jadi hukum janggut dan hukum jambang yang nipis, khafif, maka wajib basuh zahir dan juga batin. Sampai dalam. Tapi kalau janggut ni kasif, maka dan juga jambang ni kasif, kalau ada jambang, maka wajib basuh zahir sahaja, tak wajib basuh batin. Wa yustahabbu takhlilul lihyah al-kathah bi asabihi min asfal. Dan apa ni disunatkan takhlil, apa ni menyelati janggut yang tebal dengan jari-jari dia daripada bawah. Jadi dia ni lah bawah ni, dia Rasulullah Sayyidina Muhammad dia selat. As-salisu ghuslul yadain. Ini apa ni fardu yang ketiga, ghuslul yadain ma'al mirfaqain wa ma'alaihima. Membasuh kedua-dua tangan berserta dengan dua siku, dan juga apa yang di atas kedua-dua tangan dia. Apa yang di atas kedua-dua tangan dia semua dia kena basuh lah. Kalau ada apa ni isi-isi lebih ke, ada tumbuh apa-apa ke, semua kena basuh. Ar-rabi'u masu syai'in min basyarati ra'si au sya'aratin fi haddihi.
menyapu sesuatu daripada kulit kepala dia, kulit ataupun selai rambut pada had kepala. Mesti dalam had kepala. Jadi tak ada rambut, dia basuh kulit. Ataupun tak basuh kulit tapi dia basahkan ataupun dia sapu rambut. Pun boleh juga. Tapi syarat mestilah rambut tu dalam had kepala. Al-khamisu ghuslu rijlain ma'al ka'bain. Membasuh kedua-dua kaki berserta dengan buku lali wa syuquqihima, dan syukuk pecah-pecah yang ada di kaki tu, tu kena juga kena basuh. Tu kena ambil perhatian sikitlah. Tambah-tambah kita yang duduk di Sudan ni, belakang kaki tu pecah, lebih kalau orang yang banyak berjalan. Dulu ramailah banyak berjalan. Lah ni kurang dah. Jadi ada pecah-pecah kat belakang kat tumit tu. Jadi kadang-kadang dia perlu lebih inayah, kena cakna lebih. Kena cakna lebih sikit nak bagi dia basah tu sampai air. Jadi jaga. Yang keenam at-tartib wasadisu tartib. Falau ghatasa fi ma'in, maka kalau dia ghatasa menyelam, selam dalam air, sahha wudu'uhu wa illam yamkus. Sah wuduk dia, dan jika dia tidak tetap dalam air tersebut kadar berlaku tertib kalau dia tak menyelam. Di sini ada khilaf antara Ibn Hajar, khilaf antara Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Tapi yang ditarjihkan Imam Nawawi yang disebut ni. Jadi kalau menurut Imam Rafi'i rahimahullah, maknanya kalau orang yang menyelam lepas tu dia niat, mestilah dia duduk dalam tu kadar. Kalau dia tak menyelam, kadar tertib tu berapa lama? Contohlah dia basuh muka sekali, basuh tangan sekali, sapu kepala sekali, basuh kaki sekali. Agak-agak paling cepat ambil masa berapa lama nak wuduk tu? Jadi tengok ambil masa berapa lama. Jadi masa tu lah mesti dia menyelam, duduk dalam dia menyelam tu. Mesti dah tu kadar masa dia menyelam. Baru sah dia punya wuduk. Faham tak? Tapi Imam Nawawi kata tak perlu pun. Walaupun tak ada kadar masa tersebut, dia punya wuduk dia sahih. Memada dengan tertib pada takdir dia. Watajibul muwalah, dan wajib muwalah iaitu berturut-turut. Ini bagi daimul hadas. Wajib berturut-turut maknanya dia menyapu dia menyapu anggota yang kedua sebelum kering anggota yang pertama. Yani an yughsala al-udhu tsani qabla jafafil awal. Jadi wajib muwalah. Adapun bukan daimul hadas tak wajib, sunat. Wa tajibul muwalatu fi wudu'i daimil hadas. Wajib muwalat pada wuduk orang yang sentiasa dalam keadaan berhadas. Wastishabun niyyati hukman, dan wajib istishabun niyyah pada hukum. Istishabun niyyah ada dua. Ada yang wajib dan ada yang sunat. Ada yang wajib dan ada yang sunat. Di sini yang wajib. Yang wajib apa? Yang wajib dia tak ta'liqkan niat. Yang wajib dia tak ta'liqkan niat, ataupun dia tidak potong niat tersebut. Dia tidak memalingkan niat tersebut. Ataupun dia tidak taradud pada memotongkan niat. Itu istishab yang wajib. Adapun istishab yang sunat, dia hadirkan niat tu daripada awal wuduk sampailah akhir wuduk. Yang tu sunat. Dalam ni pun sebut fala ya'ti bima yunafiha kariddatin. Maka dia tidak datangkan dengan sesuatu yang menafikan niat seperti riddah ataupun memutuskan niat. Wa illa fatajibu i'adatuha. Jadi istishab di sini istishab yang wajib. Di sana ada istishab yang masnun. Jadi wajib istishabun niyah pada hukum.
Faslun fi mandubatil wudu wa sunanuhu, dan sunat-sunat wudu. Dia tadi dia sebut fardu-fardu wudu, dan ini masuk sunat-sunat wudu. Yang pertama asiwak. Yang kedua summat tasmiyah makrunatan bin niyati ma'a awwali ghuslil kaffaini. Yang kedua membaca basmalah. Membaca tasmiyah itu bismillah. Akmalnya yang paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Baca tu berserta dengan niat. Berserta dengan niat bersama-sama awal basuhan bagi tangan dia. Jadi ada 3 benda dibuat serentak. Satu perbuatan anggota dia jawarih, iaitu basuh tangan. Kemudian perbuatan hati, iaitu niat. Kemudian lisan, iaitu dia baca bismillah. Jadi bismillah, mulut baca bismillah, hati niat, tangan basuh tangan dia basuh tangan dia. Wa talaffuzu bin niyah, dan berlafaz dengan niat. Dalam mazhab kita sunat untuk nak membantu yusa'idal lisanul qalba, supaya lisan ni dapat membantu hati. Wa talaffuzu bin niyah wastishabuha, ai wastishabun niyah. Nampak? Yang ni istishab niat yang masnun. Adapun tadi istishab niat yang wajib. Wastishabuha ai wastishabun niyah. Maksudnya dia bawa niat tersebut tu, hadir niat daripada awal wuduk sampai akhir wuduk. Fa in tarakat tasmiyata fi awwalihi, maka jika dia tinggalkan tasmiyah pada awal wuduk, walau amdan, walaupun secara sengaja, ata biha qabla faraghihi, dia teringat ketika berwuduk, maknanya sebelum habis wuduk, maka dia datangkan dengan tasmiyah tersebut sebelum habisnya wuduk. Apa yang dia nak baca? Adakah bacaan dia sama seperti mana di awal wuduk? Bacaan dia lain sikit. Bacaan dia seperti mana disebutkan ni, fayaqulu bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Jadi kalau dia terlupa baca bismillah walaupun dengan sengaja, lepas tu dia rasa nak baca pula ataupun teringat, maka dia baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kama fil akli wasyurbi, seperti mana pada makan dan juga minum. Yang ini dikiaskan pada makan dan juga minum. Makan kalau kita terlupa baca bismillah, minum terlupa baca bismillah, sunat kita baca bismillahi awwalihi, bismillahi fi awwalihi wa akhirih, ataupun bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi di sini terlupa, sunat juga baca kiaskan pada makan dan minum. Summa ghuslul kaffain, kemudian basuh kedua-dua tangan, sunat. Fa in lam yatayaqqan tuhurahuma, maka summa ghuslul kaffain. Lepas tu tafriq dari situ, fa in lam yatayaqqan tuhurahuma kuriha lahu ghamsuhuma fil ma'il qalil wa fil ma'i wa in kasura qabla ghuslihima thalatha marrat. Ni kita dah sebut dah hari tu, membasuh kedua-dua ghamsu al-kaffain fil ma'il qalil. Ada 3 keadaan. Ini makruh hukum dia. Haram. Jadi hukum kita celup kedua-dua tangan kita ni dalam air yang sedikit. Jadi ada 3 keadaan, sama ada kita yakin tangan kita tu suci, ataupun kita yakin tangan kita tu ada najis, ataupun kita tak yakin suci ke najis, suci ke
najis. Jadi kalau kita yakin tangan kita tu bersih, hukum dia harus. Hukum dia harus. Tapi kalau kita tak yakin, hukum dia makruh. Ni yang disebut dalam kitab ni. Dan kalau dia yakin kata najis, hukum dia haram. Dalam kitab ni sebut, kata musannif rahimahullah, fa in lam yatayaqqan tuhurahuma. Ni yang pertama ni lah. Fa in lam yatayaqqan tuhurahuma. Dia tak yakin kata suci kedua-dua tangannya. Kuriha lahu ghamsuhuma fil ma'il qalil. Makruh mencelupnya kedua-dua tu, tangan tu di dalam air yang sedikit. Dan makruh juga celup fil ma'i, di dalam cecair selain daripada air. Wa in kasura, dan jika banyak sekalipun. Dalam ni nuskhah ada wa in kasura. Sebab cecair yang selain daripada air, walaupun banyak, hukum dia hukum air yang sedikit. Makruh tu qabla ghaslihima thalatha marrat. Sebelum dia basuh kedua-duanya 3 kali. Sebelum dia basuh kedua-duanya 3 kali. Nak hilang makruh kena basuh 3 kali. Sebab dalam hadis disebut 3 kali. Apa ni? Idza stayqadha ahadukum min naumihi. Apa dia hadis tu? Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmisu yadahu fil ina hatta yaghsilahu salasa marratin fa innahu la yadri aina batat yaduh. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summal matmadah, disunatkan matmadah, berkumur. Summal istinsyaq. Istinsyaq idkhalul ma ila apa ni anf, memasukkan air ke dalam hidung. Wal afdal al jam'u bainahuma bi salasi gharafatin. Afdalnya dia himpunkan di antara kedua-duanya, iaitu di antara berkumur dan memasukkan air dalam hidung tu dengan 3 kali cedokan. Kita selalu buat je nah. Kalau orang kita selalu dia buat, dia akan kumuk dulu 3 kali. Lepas tu lagi 3 kali dia masukkan air dalam hidung. Maknanya ada 6 kali ghurfah. Ada 6 kali cedokan air. Yang paling afdal sekali, dia ada 2 cara. Ada jamak, ada apa ni, wasal. Ada jamak, ada wasal. Ada himpun, ada ataupun fasal. Fasal. Jamak, fasal. Fasal. Afwan. Jamak dan juga fasal. Yang kita buat tu, itu fasal. Maknanya kita apa ni, asingkan antara cedokan untuk berkumuk dengan cedokan untuk masukkan dalam hidung. Jamak ni himpun sekali. Jadi 3 kali, sekali kumuk, lepas tu lebihan air tu masukkan di dalam hidung. Ikutlah 2 tangan ke 1 tangan ke. Tapi 1 tangan kecil. Tangan kita kecil. Jadi kalau cukup boleh ambil sikit, kumuk, lebih itu masuk dalam hidung. Ambil sekali lagi, kumuk, lebih itu masuk dalam hidung. Ambil sekali lagi kumuk, lebih itu masuk dalam hidung, jadi 3 kali. Jadi 3 kali itu dapat buat 3 kali kumuk, 3 kali masukkan di dalam hidung. Itu afdal. Wal afdal al jam'u bainahuma, ay bainal madmadah wal istinsyaq bi salasi gharafat. Yatamatmadu min kulli gharfatin, dia berkumur daripada tiap-tiap satu tu. Summa yastanshiqu bi baqiha. Macam cara ana sebut tadi. Kemudian dia masukkan dalam hidung dengan baki yang ada daripada gharfah tadi. Wal mubalaghah fihima, dan juga sunat mubalaghah pada istinsyaq dan juga pada matmadah. Sunat bagi orang yang tidak berpuasa. Adapun bagi orang yang berpuasa tidak disunatkan. Sebab Nabi sebut asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Nabi suruh mubalaghah pada istinsyaq kecuali kamu orang yang berpuasa. Wa tathlisu kullin minal ghasli wal mashi wat takhlil, dan menigakan tiap-tiap daripada basuhan dan juga sapuan dan juga selatan. Apa dia? Menyelat. Pada apa ni, basuhan pun sunat meniga, sapuan pun sunat meniga, lepas tu nak menyelat tu pun sunat meniga. Wa ya'khudhu syaqu bil yakin, dan yang syak tu diambil dengan yang yakin. Apa maksud dia?
Kalau dia syak 2 ke 3, 2 ke 3. Yang yakin apa dia? 2. Jadi ambil 2. Tambah 1 lagi. Kalau syak 1 ke 2, 1 ke 2, 1. Ambil 1. Lepas tu tambah yang kedua, tambah yang ketiga. Itu maksud dia. Ketika basuh ke, ketika sapu ke, ketika menyelat ke. Wa mashu jami'ir ra'si, dan menyapu ke semua kepala dia. Sunat juga. Fa illam yurid naz'ama ala ra'sihi, maka kalau dia tidak mahu pecat. Dia tak mahu apa? Cabut dia punya apa yang di atas kepala dia, kopiah ke, serban ke, masaha juz'an minar ra'si summa tammamahu ala satir. Jadi kalau dia tak mau, dia ada kopiah tapi dia tak mau buang. Dia tak mau buang. Jadi dia akan sapu sini, lepas tu dia sapu sini, lepas tu dia sempurnakan di atas dia punya apa yang di atas kepala dia. Syarat dia mesti sapu rambut dulu. Syarat dia mesti sapu rambut dulu, lepas tu yang lain tu muttasilan. Dia tak angkat dah tangan dia sekali. Sapu depan tu, lepas tu dia akan sekali dengan serban ataupun kopiah dia. Salasan 3 kali juga. Maksudnya sapu depan kepala dia 3 kali, lepas tu disempurnakan. Lepas tu sapu depan lagi sekali, disempurnakan lagi, sapu sekali lagi, disempurnakan lagi. 3 kali semua. Summa mashul uzunain, sapu kedua-dua telinga, zahirihima wa batinihima, zahir dan juga batin. Zahir dan juga batin. Batin telinga yang mana? Ni batin telinga. Ni zahir. Zahir telinga. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Dengan air yang baru. Zahir dan batin telinga dengan air yang baru, bukan air yang digunakan menyapu kepala tadi. Wasima khayhi, dan juga lubang lubang telinga dia tu dengan air yang baru juga. Wa takhlilu asabi'il yadain bitashbik, dan juga menyelati jari-jari tangannya dengan tashbik. Tashbik ni apa? Tapi buat macam ni lah. Imam Bajuri sebut buat macam ni. Ada masalah buat macam ni pun. Fikirlah, cuma buat macam ni, ulama sebut buat macam ni untuk mukhalafah adat akan ibadat. Untuk mukhalafah adat kan ibadat, supaya kita rasa yang kita buat tu ibadat, buat lain daripada adat kebiasaan kita buat. Biasa orang buat macam ni. Wa fi asabi'ir rijlaini jadi takhlil, menyelat jari-jari tangan dengan tashbik. Bahasa Melayu apa tashbik? Genggam. Kalau kat tangan macam itulah. Wa fi asabi'ir rijlain, dan pada jari-jari kaki, bi khinsiril yadil yusra, dengan khinsir tangan kiri, min asfal khinsiril yumna, daripada bawah khinsir yumna. Ini. Daripada bawah. Buat macam mana pun boleh, daripada atas pun boleh. Apa yang disebutlah ni, buat daripada bawah sini. Lepas tu kiri pula, sampailah ke kiri. Yang ni bil khinsir, minal khinsir ilal khinsir. Dengan khinsir, daripada khinsir kepada khinsir. Bi khinsiri yadil yusra min asfalil khinsiril yumna ila khinsiril yusra, sehinggalah khinsir kaki kiri. Wa tatabu', ataupun ditakbir juga dengan mualat. Sunat mualat. Orang yang bukan daimul hadas sunat mualat. Yang daimul hadas wajib. Wa tayamun, tayamun taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Maksudnya basuh anggota yang kanan dulu, baru yang kiri. Wa italatu ghurratihi wa tahjilihi, dan memanjangkan ghurrah dan tahjil. Apa dia ghurrah? Ghurrah kawasan yang lebih daripada kadar muka dia. Ghurrah tu kawasan yang lebih daripada kadar fardu di muka. Lebih daripada tu ghurrah. Jadi kita basuh lebih tu, disunat kita memanjang-manjangkan, maknanya melebih-lebihkan lagi kawasan fardu tu. Dah basuh kawasan fardu tu, lebihkan lagi. Adapun tahjil, iaitu lebih daripada kawasan fardu di tangan dan juga di kaki. Apa yang lebih daripada kawasan fardu di tangan dan di kaki. Wa sallallahu Muhammad.
dilebihkanlah di tangan tu, dia basuh sampai dengan atas. Lebih lagi sampai ke bahu. Kaki sampai ke betis. Lebih lagi sampai ke lutut. Wa tarkul isti'anah bis-sabbi illa li uzrin, dan meninggalkan isti'anah minta tolong tuang. Minta tolong tuang air. Itu sunat. Sunat minta tolong. Anak suruh orang minta tolong Ustaz, tuang air. Jadi itu hukum dia. Tinggal isti'anah tu hukum dia sunat. Kecuali ada uzur. Tangan dia sakit ke, ataupun dia tak pandai, dia jenis tak pandai guna. Kalau dia guna tu jadi israf dan sebagainya, banyak pula dia akan tuang, nanti rugi banyak. Itu lain lah. Itu ada, kita katakan ada uzur. Wa tarkun nafdi. Apa dia nafdi? Apa? Kibas-kibas. Mengibas. Sebab dia seolah-olah kita tabari berlepas diri daripada ibadat, seolah-olah yang macam tu. Tu sunat juga. Wa tansyih bisaubin, ataupun mengerik dia keringkan dia punya asar-asar wuduk tu dengan pakaian dia. Dengan pakaian ataupun dengan apa-apalah. Dengan mindil ke, kecuali kerana panas, ataupun au bardin kerana sejuk, au khaufi najasatin, kerana takut najis. Ada najis, jadi dia keringkan, takut lagi air-air itu akan mengalir kena najis, kena tempat najis tu. Lepas tu air tu jadi mutanajis, nitik pula, maka akan mengotorkan tempat lain. Waktu tu tak ada masalah untuk dia lap, ataupun kerana sejuk, ataupun terlampau panas, menyebabkan nanti dia punya kulit dia akan jadi rekah-rekah, kering dan sebagainya. Itu ada keuzuran, tidak makruh. Wa tahrikul khatam, sunat menggerak-gerakkan cincin kalau ada cincin. Tapi kalau air itu tak sampai di bawah khatam kecuali dengan gerakkan, maka hukum dia wajib menggerakkan khatam. Wal bada'atu bi a'lal wajhi, dan mula dengan atas wajah. Dia nak ambil wuduk tu, dia mula daripada bahagian atas. Itu yang sunatnya. Wa fil yadi wa rijli bil asabi', dan tangan dan kaki mula dengan jari. Tangan dan kaki mula dengan jari. Maknanya sekarang ni kita boleh mula dengan jari, boleh mula dengan siku. Daripada atas ke bawah. Kalau jari daripada bawah ke atas. Setengah ulama dia tak bezakan. Nak mula atas ke bawah ke, mafi muskilah. Di sini dia sebut di tangan dan kaki mula dengan jari-jari. Fa in sabba alaihi ghairuhu bada'a bil mirfaq wal ka'bi. Maknanya faham sini apa? Dia kata kalau dia yang ambil wuduk sendiri, tak ada orang yang tolong tuang kat dia, dia mula dengan jari. Kalau ambil, dia mula dengan jari lah. Dia akan tuang macam tu. Gitu kat kaki, dia akan guna jari kaki tu. Tapi kalau ada orang tuang, contohnya ada orang tolong tuang, jadi mula dengan siku. Kalau kaki mula dengan ka'ab. Apa dia ka'ab? Buku lali. Wadalkul udwi, dan disunatkan menggosok anggota. Dalam mazhab Malik wajib. Wa mashul maqain, dan menyapu maqain. Apa dia maqain ni? Ni makun. Satu, dua dia maqain. Satu. Maknanya ada benda-benda kering kan. Dia tertidak, bangun tidak, selalunya ada kering-kering tu. Itu sunat. Jadi kita nak buang benda tu. Begitu juga sini. Maknanya sisi mata yang mengiringi hidung ni dipanggil mak. Ini mak. Adapun yang sini mengiringi telinga ni kat sini dipanggil lahaz. Lahazun. Nombor ini lahaz. Ini lahaz. Yang ni panggil mak. Nama tak sama. Wastiqbalul qiblah, sunat menghadap kiblat. Wa wad'ul ina ala yaminihi in kana wasi'an, letak bekas di belah kanan dia sekiranya bekas tu besar. Wa an la yanqusa ma'uhu an muddin, dan air yang digunakan tak kurang daripada 1 mud. Kerana kebanyakan ahwal Nabi SAW, Nabi berwuduk dengan satu mud. Dan diriwayat juga Nabi pernah berwuduk dengan sulusai mud, 2/3 mud. 2/3 mud. Maksudnya nak kata kat sini, maknanya air yang digunakan tu cukup, dan dengan kadar tersebut kita dapat isbagul wuduk tanpa ada israf. Kita dapat menyempurnakan wuduk tanpa ada pembaziran. Wa an la yatakallama fi jami'i wudu'ihi illa li maslahah. Dia tidak berkata-kata pada kesemua kesekian wuduk dia kecuali ada maslahah. Wa an la yaltima wajhahu bil ma',
dia tak tampak muka dia dengan air. Ambil air, setengah orang kan pergi kat kolah, dia dia ni terus kat muka dia. Sunat dia tak buat macam tu. Wa alla yamsaha bi raqabah. Dia sunat juga dia tidak sapu dia punya tengkok dia. Nawawi kata bid'ah. Ada sebahagiannya kata sunat. Sebab berpegang dengan satu hadis tu. Cuma hadis tu kata Imam Nawawi sama ada maudhu' ataupun syadidud dha'f. Maudhu' ataupun terlampau lemah. Terlampau lemah, maka tidak dibuat beramal dengan hadis tersebut. Sebab tu dia kata bid'ah. Atau yang mengatakan sunat Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dalam Minhaj tak silap. Kita tengok balik dalam Minhaj. Disebut. Kata tak sunat tu. Bid'ah. Nyapu ar-raqabah. Cuma yang datang yang dah dengar ya, Ustaz Lutfi sebut nanya dia disebut, dia tak ingat orang mana. Kalau depa nak beramal tu lepas basuh, lepas sapu kepala, depa akan musuhnya tu, depa akan ni, lepas tu depa akan basuh tengkok tu, raqabah. Macam tu cara dia. Wa an yaqula ba'dahu, yang ni dia berkata selepas berwuduk, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi lafaz ni antara yang lafaz ni sampai wa rasuluh diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lepas tu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Lafaz ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa ja'alni min ibadika salihin. Yang ni bukan daripada lafaz hadis. Cuma ini tambahan ni disebut oleh Imam Ghazali. Tak silap dalam Bidayatul Hidayah. Cuba takkidkan balik. Seingat dalam Bidayatul Hidayah. Wa ja'alni minal ibadika. Mungkin ada dalam kitab-kitab yang lain. Wa ja'alni min ibadika salihin. Itu bukan daripada lafaz hadis. Itu tambahan daripada Imam Ghazali. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab dia Amalul Yaum wa Lailah. Jadi yang kita duk baca tu campuran daripada hadis-hadis tadi lah. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Tirmizi dan juga Imam Nasa'i dalam kitab dia Amalul Yaum wa Lailah. Dan disunatkan kita sunat 2 rakaat, solat sunat wudu. Wa raka'atani fil wudu'i wa du'a min ba'dihi fi ayyi waqtin waqa'a. Kata Sahibu Zubat. Wa raka'atani fil wudu' dan juga wa du'a min ba'dihi, selepas dia. Sunat sembahyang 2 rakaat selepas wudu' dan juga disunatkan doa. Fi ayyi waqtin waqa'a, pada bila-bila pun berlaku wudu' tersebut, sama ada pada waktu karahah ataupun pada bukan waktu karahah, disunatkan sembahyang 2 rakaat. Faslun fi makruhatil wudu', yukrahul israf fihi bis-sabbi. Makruh israf, dia membazir pada wuduk dengan sop. Sop ni tuang lah. Ini cara dulu tuang. Sekarang ni paip Hanafiyah. Hanafiyah tu buka laju. Lepas tu dia duk basuh muka. Nak ambil sunat-sunat kat muka tu, tapi buat benda makruh. Boleh takut-takut jatuh dalam haram. Nanti buat tutup dulu ke, buka pelan. Jadi sini sebut bisop. Dulu pakai sop, sekarang pun pakai juga. Semua sekarang ni ada baru Hanafiyah. Wa tarku takhlilil lihyah al-kathifah, dan meninggalkan menyelat janggut-janggut yang tebal, li ghairil muhrim, bagi orang yang bukan dalam keadaan ihram. Jadi orang yang bukan dalam keadaan ihram, lepas tu dia tinggalkan menyelat janggut dia yang tebal, hukumnya makruh. Wa yukrahu takhlilul lihyah al-kathah lil muhrim, dan makruh menyelat janggut yang tebal bagi orang muhrim dalam keadaan ihram. Makruh. Ini pendapat Imam Ramli, pendapat Imam Ibnu Hajar,
disunatkan juga, tapi birifq. Disunatkan juga selat janggut tapi dengan perlahan bagi orang yang dalam keadaan muhrim. Wa ziyadatu ala salas, lebih dia basuh ataupun dia sapu lebih 3 kali. Wal isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu illa li uzrin, dan minta tolong orang basuh dia punya anggota dia kecuali kerana uzur. Disuruh orang, kalau suruh tuang, hukum dia khilaful aula. Ni dia suruh basuh, sapu sekali tangan dia, basuh sekali, hukum dia makruh kecuali ada uzur. Faslun syurutul wudu' wal ghusli asyaratun. Syarat-syarat wudu' dan syarat-syarat mandi itu 10. Yang pertama al-Islam. Maka tidak sah mandi dan tidak sah wudu' daripada orang bukan Islam, kecuali masalah perempuan yang kafirah, ahli kitab, yang kahwin dengan orang muslim, bila dia haid, bila dia bersih daripada haid, bersih daripada nifas, maka waktu tu sah niat dia. Sah dia punya mandi dia tu. Mandi untuk menghalalkan suami dia untuk jima' dia. Wa tamyiz, dan juga syarat yang kedua tamyiz. Maka tidak tidak sah wuduk dan juga mandi budak-budak. Wa naqa' anil haidi wan nifas, suci daripada haid dan juga nifas. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah, dan suci daripada perkara-perkara yang menghalang sampainya air kepada kulit. Syarat dia mestilah di atas kita punya kulit ni tidak ada benda-benda yang menghalang air sampai ke kulit. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan pengetahuan tentang kefarduan wudu. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan, dia tidak i'tiqadkan satu fardu daripada fardu wudu ni sunat. Kalau dia kata ada fardu ada sunat, tapi dia tak takyinkan mana-mana satu, ini mafi muskilah. Ataupun dia kata semua fardu, itu mafi muskilah juga. Tapi kalau dia kata ada fardu ada sunat, dan dia takyinkan yang sunat yang fardu tu sunat, itu bermasalah. Dia kata basuh muka tu sunat aja, basuh telinga tu wajib. Jadi dia tak i'tikad satu fardu daripada fardu wuduk tu, dia tak i'tikadkan sunat. Ini satu fardu yang tertentu tu sebagai sunat. Dan wal ma'ut tahur, dan air yang suci. Syarat wuduk, syarat mandi, air yang suci lagi menyucikan. Wajariyul ma'alal udwi, mesti mengalir air di atas anggota. Dia mesti mengalir air. Nak ada kadar mengalir tu, mesti ada mengalir sikit. Contoh ni ada cukup mengalir, jadi dia letak ni, lepas tu dia basuh semua. Sebab tu orang boleh guna, walaupun sikit ni dia boleh guna. Sebab dia ambil sikit, lepas tu dia dengan air yang sikit tu dia alirkan semua. Yang penting ada kadar mengalir tu. Sampai ke atas ni dia boleh ratakan. Wa dukhulul waqti lidaimil hadas wal muwalah, dan masuk waktu bagi orang yang sentiasa dalam keadaan berhadas, dan juga muwalah, dan juga muwalah berturut-turut. Dua syarat ni syarat yang khusus bagi orang yang daimul hadas, masuk waktu dan juga muwalah. Faslun fi mashi 'alal khuffain wa yajuzul mashu 'alal khuffain badalan an ghusli rijlain fil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa mahawir pada al-mashu 'alal khuffain ni. Ataupun apa yang diperbincangkan dalam al-mashu 'alal khuffain adalah wasana Sayyidina Muhammad, hukum dia. Hukmuhu syurutuhu muddatuhu, apa lagi muddah dia, mubtilatuhu, dan juga kaifiyatuhu. Jadi 5 ni antara perbincangan, benda yang dibincangkan dalam bab al-mashu 'alal khuffain. Yang pertama hukum dia.
Jadi hukum al-mashu 'alal khuffain, hukum dia jaiz. Hukum dia harus. Hukum dia harus. Kemudian yang kedua, apakah syarat-syarat dia? Syarat-syarat dia kita akan tengok sekejap. Kemudian mudah dia terbagi kepada dua lah. Orang mukim dan juga orang musafir. Lil mukim yaum wa lailah, lil musafir salah satu ayam bilaya liha. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan sapu, antaranya habis waktu, intihaul muddah. Kemudian yang kedua, hadas akbar, berlakunya hadas akbar pada si pemakai. Dan yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang kata apa? Bahasa Arab dia hilang syarat-syarat hilang syarat-syarat sapu tu pada khuf. Hilang syarat-syarat sapu pada khuf. Khuf terkoyak contohnya. Khuf tu terkoyak, itu pun satu contohlah. Hilang syarat-syarat sapu pada khuf. Itu tiga perkara-perkara yang membatalkan. Lepas tu kaifiat dia cara nak sapu. Ini tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam al-mashu 'alal khuffain. Cuma dalam ni yang dia sebut hukum. Lepas tu syarat, lepas tu mudah. Lepas tu disebut juga berkaitan dengan kaifiyah. Mubtilat tak. Cuma faham daripada wa an yanzi'ahul mukim ba'da yaumin wa lailah. Itu dah habis masa. Dia tak sebut secara sharih. Kita tengok. Faslun fil masih 'alal khuffain. Wa yajuzu al-mashu 'alal khuffain. Nak cakap pasal apa tu? Hukum. Wa yajuzu al-mashu 'alal khuffain. Harus sapu di atas dua khuf. Isyarat kepada hukum sapu. Harus menyapu di atas dua khuf sebagai ganti an ghusli rijlain. Ganti daripada basuhan kedua-dua kaki fil wudu. Pada wudu. Maka tak bolehlah ganti pada ketika mandi. Bila ada berhadas besar, dia kena buka khuf. Sebab di sini dia ganti daripada wuduk sahaja. Wa syartu jawazil mashi, dan syarat harus sapu tu an yalbasahu ay an yalbasal khuffa ala taharatin kamilah. Mestilah dipakai khuf dalam keadaan sempurna suci. Sempurna suci. Maknanya dia dah berwuduk habis dah, basuh kaki habis dah, baru dia pakai. Kalau dia pakai khuf sebelum sempurna bersuci, jadi tidak sah, tak cukup syarat, tak boleh nak sapu. Ataupun dia buat macam ni, dia sapu, dia basuh kaki kanan, lepas tu sebelum dia basuh kaki kiri, dia masukkan khuf, dia pakai khuf kaki kanan. Lepas tu dia basuh kaki kiri, lepas tu dia pakai khuf kaki kiri. Sah ke tak sah? Cukup syarat tak? Tak cukup? Tak cukup syarat. Sebab apa? Sebab dia masukkan khuf kaki kanan dalam keadaan tak sempurna taharah. Apa yang dia kena buat? Cabut yang kanan, lepas tu pakai balik. Yang kiri sah, sebab yang kiri pakai ketika sempurna taharah. Boleh faham kan? Sebab kiri pakai sempurna taharah, kanan ni tak sempurna. Sebab sebelum kiri ni dibasuh, dia dah pakai dah yang kanan. Yang kedua, wa an yakunal khufu tahiran. Syaratnya keadaan khuf tu suci, bukan dibuat daripada najis. Adapun kalau khuf kena najis, basuhlah najis tu. Jadi kalau khuf dibuat daripada najis, itu tak cukup syarat. Qawiyan, dan keadaan khuf tu kuat.
dan boleh dibuat berjalan, boleh mutabaah mutabaah berturut-turut berjalan ke atas khuf tersebut lil musafir fil hajah, bagi orang yang musafir pada ketika berhajat. Jadi musafir bila dia turun satu tempat, lepas tu dia nak cari hajat-hajat dia, kayu-kayu api dan sebagainya, dia boleh berjalan guna khuf tu. Khuf tu kuat, boleh diguna untuk berjalan. Adapun stokin yang kita pakai ni cukup tak syarat? Tak cukup syarat. Dia tak kuat. Qawiyan yumkinu mutabatul masyi alaihima lil musafir fil hajah. Satiran li mahallil ghusli. Keadaan khuf tu juga an yakunal khuf, dia menutup tempat-tempat fardu. Tempat-tempat fardu pada wuduk apa dia? Daripada jari sampailah buku lali. Jadi khuf tersebut mestilah menutup tempat fardu tu. Dan mestilah dia lebih daripada buku lali. Satiran li mahallil ghusli la minal a'la, bukan daripada atas. Maknanya kalau nampak dia punya kaki daripada atas, contohnya atas ni agak luas sikit, nampak dia punya kawasan fardu, tak ada masalah. Dia berbeza dengan aurat. Aurat kalau kita nampak daripada bawah, tak apa. Maknanya kalau kita semayang, lepas tu ada orang nampak aurat kita daripada bawah, tak membatalkan wuduk. Malah masalah khuf, dia daripada atas. Nampak daripada atas, dia punya kawasan fardu tu tidak mengapa. Yang penting daripada kawasan tepi dan juga kawasan bawah tertutup. Mani'an ay an yakuna al-khuffu mani'an nufuzal ma' min ghairil kharzi. Dan juga syarat lagi, khuf yang dipakai tersebut dia menegah daripada tembus air. Tembus air. Maksud satir dalam bab khuf bukan menegah daripada nampak kaki. Berbeza dengan satir pada bab aurat. Dalam bab aurat mestilah satir, pakaian yang kita pakai tu dia menghalang daripada nampak warna aurat. Tapi di sini satir dalam bab khuf bukan syarat dia menutup warna kaki dia tu, tapi dia menghalang air daripada tembus. Maksudnya kalau kita ambil air, kita tuang, air tak masuk. Air tak masuk. Kecuali min ghairil kharzi, kecuali dari tempat-tempat jahitan-jahitan tu. Yang tu tak dapat tidak lah, kadang-kadang masuk juga sikit kadang-kadang. Yang tu tak apa. Yang tu tak dikira. Tapi tempat lain kalau kita tuang air, air tak masuk. Kalau stokin tuang air masuk tak? Masuk. Dia tak sama. Itu stokin tu tak boleh digunakan, tak cukup syarat, tak dikira sebagai khuf ni. Maksudnya kalau kita buat daripada plastik ataupun buat daripada benda-benda lain lah, buat daripada plastik itu nampak dalam. Plastik itu nampak dalam. Nampak kaki, tak ada masalah. Yang penting bila kita kita tuang air tak masuk dalam. Wa an yanzi'ahul mukim ba'da yaumin wa lailah. Syarat dia orang mukim dimasukkan dalam syarat. Orang yang bermukim dia cabut khuf ni selepas 1 hari 1 malam. Nak menunjukkan mudah orang bermukim hanya 1 hari 1 malam. Wal musafiru safara qasrin, dan orang yang bermusafir sebagai safar qasar, yakni safar tawil, ba'da salasati ayyamin bilayaliha, selepas 3 hari 3 malam. Ini orang musafir tempoh dia nak sapu 3 hari 3 malam. Sebab ni dia berkait dengan safar tawil. Apa dia? Itu 4 perkara yang berkait dengan safar tawil. Ar-rukhas kita bagikan, ada yang khassah bis safari tawil, ada rukhas yang takunu fi tawil wal qasir. Ingat? Boleh? Ingat? Boleh? Safar tawil. Puasa. Buka puasa. Al-iftar fi Ramadan. Lepas tu, ni satu. Al-mashu alal khuffain salasata ayyam bilayaliha. Yang ketiga jamak solat, al-jam'u baina salatain. Lepas tu qasar.
qasrus solah ar-rubaiyah 4. Wa sallallahu Muhammad. Wa ibtida'ul muddah minal hadas ba'dal lubsi. Ya, yang ni kena tulis sikit. Contohnya, ana pakai khuf pukul 12. Pakai khuf selepas bersuci, selepas berwuduk. Ni pukul 12 PM. Boleh ha? Kemudian berhadas pukul 3. Lepas tu sapu atas khuf pukul 6. Ana pakai khuf selepas nak wuduk, sebab syarat dia mesti dalam keadaan sempurna bersuci. Lepas wuduk, ana pakai khuf pukul 12 PM. Waktu ni ana mukim. Pukul 3 ana berhadas. Waktu ni ana masih mukim. Pukul 6 PM baru ana sapu atas khuf, baru ana berwuduk sekali lagi selepas ana berhadas pukul 3. Jadi ana nak sembahyang. Tadi ana nak sembahyang dah Zuhur. Waktu ni pukul 6 ni nak sembahyang asar. Kena nak sembahyang asar. Jadi ana nak berwuduk sekali lagi. Waktu ana wuduk ni ana akan sapu atas khuf. Dan yang ni ketika ni ana musafir. Okey. Tamam. Sekarang ni nak mula kira ibtida'ul muddah tu. Nak mula kira daripada mana? Waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga. Ha? Waktu yang kedua. Pukul 3. Nak mula kira 1 hari 1 malam, nak mula kira 3 hari 3 malam, tengok dekat berhadas. Boleh ha? Tengok kat berhadas. Kemudian nak tengok dia ni mudah dia 1 hari ke 1 malam, dekat mana? Ha? Dekat sapu. Maknanya ana boleh sapu berapa hari? 3 hari 3 malam. Sebab ketika ana sapu, ana musafir. Walaupun ketika ana pakai, ana mukim. Dia faham tak? Ana pakai, ana mukim. Tapi ketika ana sapu, ana musafir. Jadi ana boleh sapu 3 hari 3 malam. Nak dapat mudah tu 3 hari ke 1 hari, tengok tempat sapu. Tengok status dia ketika sapu. Kalau status dia ketika sapu mukim, 1 hari 1 malam. Musafir 3 hari 3 malam. Tapi bermulanya 3 hari 3 malam, 1 hari 1 malam, tengok kat berhadas. Faham tak? Nak tengok nak bermulanya 3 hari 3 malam ataupun 1 hari 1 malam, tengok tempat dia berhadas. Ni faham tak? Wa ibtida'ul muddah fihima, dan bermulanya muddah pada kedua-duanya, pada mukim dan juga pada musafir tu, minal hadas, ai minantiha'il hadas. Ini pendapat Ibnu Hajar. Bermula daripada akhir hadas. Imam Mabli ada tafsir. Bermula daripada akhir hadas selepas pakai. Bermula daripada akhir hadas selepas pakai. Ni ya, nombor 2 ni, hadas selepas pakai. Dia pakai tu pukul 12. Lepas dia pakai tu dia berhadas pukul 3. Jadi mulanya daripada hadas tersebut. Fa in masaha hadaran summa safara. Jika dia sapu ketika dia dalam keadaan hadar, dia sapu bukan dalam keadaan musafir. Lepas tu dia bermusafir. Au akasa. Dia sapu dalam keadaan musafir. Lepas tu dia bermukim. Nampak tak? Atamma masha mukimin. Nampak kan? Yang pertama, dia sapu. Ni waktu dia sapu, dia mukim.
Waktu dia sapu dia mukim. Maknanya dia dapat berapa hari? Sehari semalam. Lepas tu dia musafir. Berapa hari dia boleh sapu? Sehari semalam juga. Sebab dia sapu pada ketika mukim. Begitu juga orang yang sapu ketika musafir. Dia boleh 3 hari, 3 malam. Lepas tu dia jadi mukim. Waktu tu kena tengok. Waktu sehari semalam tu habis tak lagi? Kalau tak habis lagi waktu sehari semalam tu, dia boleh teruskan sampai habis sehari semalam. Kalau dah habis, contohnya dia dah musafir 2 hari dah. Hari ketiga tu memang tak habis lagi. Tapi dia dah jadi mukim. Waktu tu tak boleh sapu dah. Tak boleh sapu. Fa in masaha hadaran summa safara. Masah pada ketika hadar, maknanya tak musafir, lepas tu dia musafir. Ataupun akasa. Dia sapu ketika safar, lepas tu dia bermukim. Atamma masha mukimin. Atamma dia sempurnakan basuhan mukim, itu sehari semalam sahaja. Wa yusannu mashu a'lah. Yang ni nak sebut kaifiyah dia. Cara sapu. Kemudian ada sapu yang wajib, ada yang sunat. Sunatnya dia sapu atas dan bawah. Wa akibihi, dan juga dia punya akib. Khututan maratan wahidah. Jadi dia pakai khuf, tangan dia satu sini. Satu sini. Lepas tu dia silangkan. Yang ni bawa pi ke ibu jari, yang kat jari ni bawa pi ke belakang. Wa yusannu mashu a'lah, sapu atasnya dan juga bawahnya dan juga akib dia. Khututan, memanjang itu. Maratan wahidah, sekali. Wal wajib mashu adna syai'in min a'lah. Yang wajibnya sekali yang tu pun jadilah. Tu wajib. Wajibnya dia basuh sekurang-kurang sesuatu daripada atas dia. Yang wajib kawasan atas. Dia calik je. Tu pun dah memada. Sebelah mana? Kot. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.